Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik teknologi pertanian. Ini adalah topik kita iaitu jenis sistem takungan di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah hidroponik atau kita panggil kultur air, dan yang kedua adalah aquaponik, dan yang ketiga adalah bekas pengairan kendiri. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 7.1 reka bentuk pertanian bandar. Manakala standard pembelajaran kita adalah 7.1.2 menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PTPC, murid akan dapat pertama, menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menerangkan sistem penanaman secara takungan. Jadi cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Jenis sistem takungan. Pada pembelajaran yang lepas, kita telah melihat pelbagai sistem penanaman digunakan dalam aktiviti pertanian bandar. Antaranya, termasuklah sistem penanaman secara takungan. Sistem tersebut ialah hasil inovasi yang diubah suai dengan teknologi, persekitaran, keperluan semasa dan dapat dijalankan di kawasan terhad. Jadi, mari kita lihat apakah jenis-jenis sistem takungan. Ini adalah sistem takungan yang pertama iaitu sistem hidroponik atau kita panggil kultur air, di mana sistem hidroponik ini tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan air sebagai medium penanaman. Kita akan belajar mengenai kultur air dalam tanpa kitaran semula dan juga kultur air dalam dengan kitaran semula. Nanti kita akan lihat apa perbezaan antara kultur air dalam tanpa kitaran semula dan juga kultur air dalam dengan kitaran semula. Sistem takungan yang kedua adalah sistem aquaponik, di mana sistem aquaponik ini menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Jadi, kamu boleh lihat contoh gambar yang diberikan ini. Ini adalah sistem aquaponik, di mana apa yang kita perlukan di dalam sistem aquaponik ini adalah tanaman. Kita boleh letak sawi ataupun bayam. Kemudian kita ada palung penanaman, di mana di sini akan ada air yang mengalir. Kemudian kita ada raga tanaman, di mana raga tanaman ini digunakan untuk meletakkan tanaman. Seterusnya ada salur air keluar untuk mengeluarkan air daripada palung penanaman. Kemudian kita ada larutan nutrien daripada tinja air. Maknanya ini menjadi air yang akan membekalkan sumber nutrien kepada tanaman untuk membesar. Kemudian kita ada tangki ikan untuk meletakkan ikan. Kemudian kita ada ikan. Ikan ni kita boleh pilih sama ada kita nak ikan yang boleh dimakan ataupun kita nak letak ikan hiasan. Kemudian ada pam untuk menjedut air. Kemudian kita ada salur air masuk, di mana air yang telah dipam masuk oleh pam akan masuk kepada palung penanaman ni. Jadi bagaimana ia berfungsi? Air daripada tangki ikan ni akan dipam masuk ke dalam salur air masuk, kemudian akan mengalir di dalam palung penanaman. Kemudian
akan keluar melalui salur air keluar ni. Jadi maknanya dia akan berulang lah. Air dari tangki ikan akan masuk ke dalam palung penanaman, kemudian akan keluar semula ke dalam tangki ikan. Jadi bila cukup masa, kamu bolehlah menuai hasil tanaman kamu untuk dimakan ataupun dijual, dan ikan kamu yang kamu bela dekat dalam tangki ikan ni juga boleh kamu makan ataupun boleh kamu jual. Okey, ini adalah serba sedikit mengenai aquaponik. Seterusnya, sistem takungan yang ketiga adalah bekas pengairan kendiri, di mana bekas pengairan kendiri ini mempunyai 3 ruang berasingan, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan juga ruang penanaman. Jadi kamu lihat contoh gambar yang diberikan ini, di dalam bekas pasu ini terdapat 3 ruang yang berasingan, iaitu ada takung air, ada ruang kapilari dan juga ruang penanaman untuk membekalkan air ke dalam kepada tumbuhan penanaman kita ni. Sama ada kita nak tanam sawi ataupun kita nak tanam tanam bayam. Baiklah, apa itu partikel kapilari? Partikel kapilari berfungsi untuk membawa air naik dari takung air ke bahagian medium penanaman. Jadi kita tak perlu menyiram pokok ini banyak kali. Kita boleh siram apabila airnya sudah habis. Kita letak air banyak-banyak, dia akan simpan dekat ruang takung air dekat bawah pasu, bawah bekas pasu ni. Kemudian ruang partikel kapilari ni akan membawa air ni naik ke atas untuk tumbuhan ataupun tanaman kita ni mendapat air lah. Okey. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana bekas pengairan kendiri ini berfungsi. Baiklah. Setelah kita lihat jenis-jenis sistem takungan, sekarang kita akan mengetahui dengan lebih lanjut cara sistem takungan berfungsi. Baiklah. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sistem takungan. Baiklah, sistem takungan bermaksud penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Ini adalah maksud sistem takungan. Tetapi, bagaimana sistem penanaman di dalam takungan berfungsi? Jadi, ini yang akan kita pelajari. Jadi, mari kita lihat bagaimana sistem penanaman di dalam takungan berfungsi. Pertama, mari kita lihat dahulu bekas pengairan kendiri. Jadi, kamu boleh tengok, kamu boleh lihat di sini ada contoh gambar bekas pengairan kendiri. Kita hanya perlukan bekas pasu dan juga kamu lihat nanti ini apa fungsi dia, dan kamu juga lihat ada lubang dekat sini. Kenapa ada lubang? Jadi mari kita lihat dekat gambar sebelah sini pula, di mana inilah apa yang kita perlukan atau fungsi setiap bahan yang ada dalam bekas pengairan kendiri ini. Jadi pertama kita ada penanda aras air untuk lihat sama ada air itu ada ataupun tidak. Kalau tiada air, kita boleh tambah, maknanya kita tambah dekat atas ni. Jadi air akan masuk dekat ruangan sini. Kemudian kita ada saluran air. Ni adalah saluran air. Saluran air ni kita boleh gunakan penyedut minuman. Seterusnya kita ada ruang medium. Ruang medium ni ruang medium lah, seperti tanah ataupun kita boleh guna gambut kelapa. Seterusnya adalah ruang partikel kapilari. Ini adalah ruang partikel kapilari. Dia berada di tengah-tengah antara ruang medium dan juga ruang air. Seterusnya ruang air. Ruang air ni tempat kita nak letak air lah.
Seterusnya kita ada lubang limpah air. Kamu nampak ada lubang dekat sini. Itu adalah lubang limpah air. Di mana kalau kita isi terlalu banyak air, air yang lebih tu akan keluar melalui lubang limpah air ni. Jadi mari kita lihat bagaimana bekas pengairan kendiri ini berfungsi. Jadi boleh lihat dekat sini. Jadi bagaimana bekas pengairan kendiri berfungsi adalah air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air, iaitu partikel kapilari inilah. Maknanya, mari kita lihat pula gambar sebelah sini. Okey. Jadi dekat ruang sini adalah air. Dekat ruang sini adalah partikel kapilari. Dekat ruang sini adalah medium. Dan ini adalah tanaman kita. Lepas tu kita ada penanda aras air dekat sini di dalam penyeduh minuman ni, iaitu berfungsi sebagai saluran air. Kemudian kita ada lubang limpah air. Jadi air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Jadi air dekat sini akan diserap oleh partikel kapilari dan seterusnya partikel kapilari ini akan membawa air itu kepada medium. Jadi daripada medium ni lah tumbuhan ataupun tanaman kita boleh menyerap air. Kemudian kita ada penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takung penanaman tersebut. Jadi penanda aras air ni kalau dia naik maknanya air dah penuh. Kalau penanda aras air ni turun maknanya kita perlu isi air lah sebab air dah kurang. Kalau kita terlebih isi, air tu akan keluar melalui lubang limpah air. Jadi saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Jadi air nutrien tu adalah air biasa kita campur dengan baja. Jadi air tu kita isi melalui lubang ni, dia akan pergi ke ruang air lah. Okey, itu adalah bagaimana bekas pengairan kendiri ini berfungsi. Kita isi air, lepas tu air masuk melalui saluran air ni, dia akan pergi kepada ruang air. Melalui ruang air ni, partikel kapilari akan menyerap air yang ada dekat sini, kemudian akan membawanya kepada medium. Daripada medium itulah tumbuhan ataupun tanaman kita akan menyerap air untuk membesar. Okey. Jadi, tahukah kamu bahan yang boleh menyerap air adalah seperti benang. Benang boleh menyerap air. Kemudian light expanded clay aggregate ataupun kita panggil leca. Kemudian kita ada tempurung kelapa. Boleh pilih kelapa biasa ataupun kita nak ambil kelapa sawit dan sebagainya. Ada banyak lagi bahan yang boleh menyerap air. Jadi, cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana bekas pengairan kendiri ini berfungsi. Baiklah, seterusnya adalah sistem kultur air dalam tanpa kitaran semula. Baiklah, kamu boleh lihat contoh gambar ini. Ini adalah contoh kultur air dalam tanpa kitaran semula. Mesti kamu biasa lihat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang diperlukan untuk kita menghasilkan kultur air dalam tanpa kitaran semula. Pertama adalah pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman. Ini adalah pokok sayuran. Kita boleh pilih sawi atau bayam atau kangkung. Kita tanam dalam raga tanaman. Dalam raga tanaman ni, kemudian penutup takung untuk memegang raga tanaman dan mengelak larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari. Kamu boleh lihat bekas takung ni ditutup dengan penutup takung. Penutup takung yang berwarna biru ni. Jadi kita tutup untuk memegang. Pertama untuk memegang raga tanaman ni, dan yang kedua adalah untuk mengelak larutan nutrien yang dekat dalam ni daripada terdedah kepada cahaya matahari. Baiklah, seterusnya takung untuk mengisi larutan nutrien. Jadi takung ni kita akan isikan dengan larutan nutrien.
iaitu larutan air biasa dicampur dengan air baja. Baiklah, jadi mari kita lihat bagaimana ianya berfungsi. Larutan nutrien berada dalam takung berkeadaan statik ataupun tidak dikitar semula. Maknanya air larutan ni dia berada dalam ni je. Dia tak bergerak keluar ke, tak bergerak ke kiri ke kanan ke atas ke atau ke bawah. Berbeza dengan kultur air dalam dengan kitaran semula. Nanti kita akan lihat pula kultur air dalam dengan kitaran semula. Fungsi larutan nutrien ini adalah untuk membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Jadi tumbuhan kita ni boleh membesar dengan sihat. Seterusnya, akar pokok. Akar pokok mestilah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Jadi, akar pokok sayuran kita ni mestilah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan lah, dan juga untuk menyerap air. Jadi maknanya pastikan semasa kalau kita nak membuat kultur air dalam tanpa kitaran semula, kita kena pastikan akar pokok ini terendam dalam larutan nutrien. Kalau tak, macam mana dia nak serap nutrien ni? Jadi seterusnya adalah raga tanaman. Raga tanaman ni adalah bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Kita tak boleh terus campak dalam air, kalau tak dia duduk dekat dasar ni. Jadi kita mesti letak pokok sayuran kita dekat dalam raga tanaman ni. Jadi dia boleh pegang pokok tanaman kita sentiasa berada di atas. Jadi kita boleh lihat sama ada ianya membesar dengan sihat ataupun dia tak membesar dengan sihat. Kalau tak membesar dengan sihat, mungkin kita kena isi air larutan nutrien lah, mungkin ianya kekurangan air larutan nutrien. Kelebihan kultur air dalam tanpa kitaran semula ni, kita tidak perlu menyiram pokok sayuran kita ataupun kita tidak perlu meletakkan air setiap hari lah. Kita mungkin boleh letakkan air larutan nutrien ni 1 minggu 1 kali ataupun 2 minggu 1 kali. Jadi kita bagi yang tiada masa untuk menguruskan penanaman pertanian bandar ni, jadi boleh gunakan cara ini. Baiklah, jadi cikgu harap kamu faham bagaimana kultur air dalam tanpa kitaran semula ini berfungsi. Seterusnya, kita pergi pula kepada kultur air dalam dengan kitaran semula. Jadi, kamu boleh lihat rupa dia lebih kurang ataupun seakan sama seperti sistem aquaponik. Bezanya cuma tiada ikan lah dekat dalam tangki nutrien ni. Baiklah, ini adalah contoh gambar kultur air dalam dengan kitaran semula. Jadi, mari kita lihat apa yang diperlukan. Pertama, kita perlukan raga tanaman. Untuk meletakkan tanaman kita boleh letak sawi, kangkung ataupun bayam. Kemudian kita perlukan palung air. Palung air ni adalah untuk air ni mengalir dan air ni membekalkan air dan juga nutrien kepada pokok sayuran kita. Kemudian kita ada salur air keluar. Untuk mengeluarkan air daripada palung. Kemudian kita ada tangki nutrien untuk kita letakkan larutan nutrien kita. Kemudian kita ada pump untuk mengepam air masuk daripada tangki nutrien ke dalam palung. Kemudian kita ada pemasa. Maksud pemasa ni adalah fungsi dia untuk set ataupun tetapkan masa untuk pump ini bergerak. Maknanya dia bukan sedut setiap masa. Kalau sedut setiap masa, dia mungkin akan makan banyak elektrik. Jadi kita setkan pemasa, jadi mungkin pada pukul 8 air akan mengalir daripada tangki nutrien ni kepada palung. Lepas tu mungkin pukul 1 pula dia akan pump ni akan menyedut semula air. Kemudian mungkin pukul 3 pula dia akan sedut lagi air.
Kemudian kita ada salur air masuk untuk laluan larutan nutrien lah ataupun air daripada tangki nutrien ke dalam palung. Jadi bagaimana ia berfungsi? Jadi mari kita lihat. Larutan nutrien akan dipam ke dalam palung tanaman dan mengalir semula ke dalam takungan nutrien dikitar semula. Jadi inilah maksud yang dikitar semula. Kitaran semula. Berbeza dengan tanpa kitaran semula, air berada statik je dalam ni. Tapi dengan kitaran semula ni, air akan bergerak daripada tangki nutrien masuk ke dalam palung, kemudian keluar balik ke dalam tangki nutrien ini. Jadi, bagaimana ia berfungsi? Larutan ataupun air daripada tangki nutrien ini akan dipam masuk ke dalam salur air masuk, kemudian akan bergerak kepada palung. Di palung ini, barulah pokok sayuran kita akan menyerap larutan nutrien yang telah dipam tadi. Kemudian secara perlahan, air daripada palung ini akan keluar melalui salur air keluar. Jadi maknanya dia akan berulang lah. Berulang. Sampailah kita matikan pam ni. Jadi begitulah bagaimana kultur air dalam dengan kitaran semula berfungsi. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana kultur air dalam dengan kitaran semula ini berfungsi. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham apa dia jenis sistem takungan yang kita pelajari, iaitu ada 3, di mana ada hidroponik, kultur air, kemudian kita ada belajar mengenai aquaponik, kemudian seterusnya adalah bekas pengairan kendiri. Jadi cikgu juga harap kamu juga faham bagaimana cara sistem takungan ini berfungsi, di mana kita dapat lihat bagaimana bekas pengairan kendiri ini berfungsi dan kultur air dalam tanpa kitaran semula berfungsi dan juga kultur air dalam dengan kitaran semula berfungsi. Jadi, bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit aktiviti secara bersama-sama. Jadi, ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi pertanian. Kamu boleh salin latihan ini di dalam buku latihan reka bentuk dan teknologi RBT kamu. Jadi, mari kita mula menjawab soalan latihan ini. Arahan. Jawab soalan-soalan di bawah. Soalan yang pertama. Apakah maksud sistem takungan? Maksud sistem takungan ini ada cikgu terangkan dalam pembelajaran kita tadi. Jadi, mari kita lihat di mana cikgu terangkan dalam pembelajaran kita tadi. Jadi, ini adalah maksud kepada sistem takungan, iaitu penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Jadi, mari kita tulis jawapan kita ini. Penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekal air dan nutrien secara terkawal. Jadi ini adalah maksud sistem takungan. Jadi selesai sudah soalan yang pertama, di mana
apakah maksud sistem takungan, di mana jawapannya adalah penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Jadi selesai sudah soalan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Di mana soalan yang kedua adalah senaraikan 3 jenis sistem takungan. Ini juga ada cikgu terangkan tadi di dalam pembelajaran kita. Jadi mari kita lihat di manakah cikgu menerangkan 3 jenis sistem takungan di dalam pembelajaran kita. Jadi mari kita lihat. Ini adalah antara 3 jenis sistem takungan, iaitu yang pertama adalah hidroponik atau kita panggil kultur air. Kemudian yang kedua adalah aquaponik dan yang ketiga adalah bekas pengairan kendiri. Ada 3 jenis sistem takungan kesemuanya. Jadi mari kita tulis jawapan kita. Pertama adalah hidroponik. Dalam kurungan kultur air. Yang kedua adalah aquaponik. Dan yang ketiga adalah bekas pengairan kendiri. Jadi selesai sudah soalan yang kedua, di mana soalan yang kedua adalah senaraikan 3 jenis sistem takungan, di mana jawapan yang pertama adalah hidroponik atau kita panggil kultur air, dan yang kedua adalah aquaponik, dan yang ketiga adalah bekas pengairan kendiri. Jadi selesai sudah soalan yang kedua. Mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga. Di mana soalan yang ketiga adalah terangkan cara bekas pengairan kendiri berfungsi. Jadi cikgu juga ada menerangkan cara bekas pengairan kendiri berfungsi. Jadi mari kita lihat di mana cikgu menerangkan cara bekas pengairan kendiri ini berfungsi di dalam pembelajaran kita. Jadi ini adalah fungsi untuk bekas pengairan kendiri, di mana air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Seterusnya, penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takung penanaman tersebut. Dan yang terakhir adalah saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan yang ketiga. Mari kita tulis jawapan kita ini. Air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang menyerap air. Kemudian penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takung penanaman. Kemudian terakhir adalah saluran air digunakan untuk mengisi
nutrien ke dalam takung. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan yang ketiga, di mana soalan yang ketiga adalah terangkan cara bekas pengairan kendiri berfungsi, di mana jawapannya adalah air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang menyerap air. Kemudian penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takung penanaman. Dan yang terakhir, saluran air digunakan untuk mengisi nutrien ke dalam takung. Jadi, selesai sudah soalan yang ketiga. Maka dengan itu selesai juga semua soalan latihan reka bentuk dan teknologi pertanian. Dengan itu juga berakhirlah sudah pembelajaran kita pada kali ini. Jadi, cikgu harap kamu dapatlah faham apakah yang dimaksudkan dengan sistem takungan. Dan kita juga dapat lihat jenis-jenis sistem takungan iaitu hidroponik, aquaponik dan juga bekas pengairan kendiri. Selain itu, cikgu juga harap kamu juga faham bagaimana cara sistem takungan berfungsi, di mana bagaimana bekas pengairan kendiri berfungsi, bagaimana kultur air dalam tanpa kitaran semula berfungsi dan juga kultur air dalam dengan kitaran semula berfungsi. Jadi itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.